Assalamualaikum semua. Azril Jamil daripada Daily Din Hub. Sekali lagi kita bersama dengan segmen Tazkirah Ringkas bulan Ramadan, santai tapi berantai. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kami kali ini bersama Ustaz, perkenalkan Ustaz Ilyas Ismail yang bersama kami untuk program kali ini dengan tajuk Abaikan Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Azri, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Jelas Ustaz dengar saya? Jelas sekali. Alhamdulillah. Okay, para hadirin yang telah menonton kami pada segmen kali ini, kita bersama Ustaz Ilyas Ismail dengan tajuk Jangan Abaikan Ramadan. Kita dah sampai ke pertengahan Ramadan Ustaz, tapi masih cakap pasal Ramadan. Mungkin ada sebab lah kenapa kita masih menggunakan topik Ramadan ni. Selalunya kita lihat Ustaz di YouTube kan, siapa yang mengenali Ustaz di YouTube. Sekarang kita dapat mentang-mata walaupun live pun jadilah Ustaz dengan program. Betul. InsyaAllah. Okay Ustaz, saya tidak mahu membuang masa lagi. Ramai yang ingin menonton Ustaz. Lihat Ustaz memberikan sikit pencerahan tentang topik kita kali ini. Ya Ustaz, saya berikan pada Ustaz. Silakan Ustaz, insyaAllah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya dapatlah sama-sama kita bertemu di ruangan live Facebook yang hashtag kita Hazril santai tapi berantai, betul ya. Yang mana kali ini kita bersama-sama dengan rakan-rakan teman-teman warga Singapura, dan juga bila dimasukkan di Facebook ni maknanya bukan warga Singapura sajalah, semua kawan-kawan seantero dunia dapat menyaksikan kita pada waktu ini insya-Allah. Dan saya untuk permulaan ni saya jemputlah untuk kawan-kawan semua, jom mengimarahkan, meramai-ramaikan majlis ilmu kita ini dengan anda sharekan video ini supaya dapat disaksikan, ditonton oleh ramai lagi teman-teman di luar sana. Kalau ada yang tengah tidur tu cakap bangun, lagi mau tidur ke? Kejutkan semua agar bangun, dan kita akan kongsikan banyak perkongsian menarik insya-Allah. Dan Azril, kami di Malaysia ini pun saya lihat di fanpage Facebook saya Ustaz Ilyas Ismail pun dah ramai dah menonton pada waktu ini. Ada yang dari Kelantan, ada dari Langkawi, ada daripada kalau boleh bagi tahu daripada negeri daerah mana supaya dapat saya sebutkan. Ismail Suri, dari Singapura sendiri. Terima kasih banyak. Okey, alhamdulillah. Kesempatan kali ini insya-Allah kita akan membincangkan sembang-sembang kita, iaitu tajuknya Jangan Abaikan Ramadan. Jangan abaikan Ramadan. Sedia maklum, Ramadan Al-Mubarak merupakan bulan yang penuh dengan keindahan. Keindahan apa? Termasuklah keindahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Sebab itu kalau kita lihat pada kalimah Ramadan itu sendiri, atau perkataan Ramadan itu sendiri, ia menggambarkan kepada kita kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, iaitu perkataan Ramadan dengan ejaan Ra, Mim, Dad, Alif, Nun, iaitu Ra, Ridwanullah, redha Allah. Mim, Maghrifatullah, iaitu keampunan Allah Subhanahu wa taala ataupun maghfirah,
Yang ketiganya dad, dhamanullah, jaminan Allah. Kemudian alfatullah, kemesraan Allah. Alif dan nun, ni'matullah, anugerah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan. Itu. Jadi walau bagaimanapun semua ini dapat kita saksikan. Memang Allah Ta'ala kurniakan semua ini kepada kita. Iaitu antaranya redha Allah. Sebagaimana kita sering doa kalau solat sunat tarawih. Kawan-kawan di Singapura pun samalah. Solat sunat tarawih tahun ni berimamkan suami. Untung Kak, untung dapat berimamkan suami sendiri. Sebab kalau biasanya imam-imam kita di masjid-masjid, biasanya kita tak boleh nak bersalam sebab suami orang, jangan nak salam pula. Tapi ini suami sendiri, boleh salam, cium tangan. Ada yang lagi advance, siap boleh tidur dengan tu imam tu. Ya, tak faham tak apalah. Jadi maknanya ini suatu keberuntungan, hikmah, kan. Di Singapura panggil apa? CB kan? CB. Kalau kami di Malaysia panggil PKP. Tak kisahlah. Yang pentingnya pelihara diri dan keluarga, duduk diam-diam di rumah tu dan langsungkan ibadah. Redha Allah. Kita doa apa dia? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu kan. Apa tu, kita minta pada Allah keredaan Allah dan juga syurga kita minta pada Allah. Lagi apa? Maghrifah, keampunan. Kita mohon keampunan daripada Allah. Sememangnya Allah hidangkan kepada kita ibadah puasa ini, iaitu kelebihannya dapat menghapuskan dosa-dosa. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambik." Kata Nabi, siapa-siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, penuh kesungguhan dan mengharapkan Allah ampunkan dia, Allah menerima amalnya itu, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Imam Nawawi menyebutkan iaitu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, Israel, kalau dosa besar dia kena taubatan nasuha. Taubatan nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh, penuh penyesalan, semua itulah. Tapi kalau dosa-dosa kecil, kita tengok peha orang apa semua ni, tengok aurat orang ke apa, mulut terlepas cakap, itu dosa-dosa kecil lah. Jadi boleh terampun kalau kita berpuasa dengan penuh kesungguhan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Dhamanullah, jaminan Allah. Memangnya Allah jamin pada kita pembebasan daripada api neraka, dan juga Allah jamin pada kita ganjaran pahala kalau nanti dapat pula malam 1000 bulan, malam Al-Qadar, malam yang lebih baik pada 1000 bulan. Amalan kita itu dilipat gandakan lebih daripada 84 tahun punya amalan. Itu jaminan daripada Allah. Kemudian disebut lagi kemesraan Allah. Allah bagi nikmat yang macam-macam dalam Ramadan ini. Segala jenis nikmat, termasuklah nikmat ketika nak berbuka. Saya tak tahulah, tak pernah ke tak jumpa lagi orang asal nak buka puasa tension, muka monyok. Orang tanya kenapa ni nak buka, mana ada orang nak buka puasa mesti happy. Mungkin kalau yang tension nak berbuka tu barangkali sebab juadah tak ada atau kurma lupa beli, tu mungkin tension. Itu nasib dia lah, siapa suruh tak beli. Lagi apa? Al-fatullah, kemesraan Allah, dan juga ni'matullah, anugerah nikmat daripada Allah. Kalau ditanyakan apakah di antara bentuk-bentuk nikmat dalam bulan Ramadan, terlalu banyak sehingga kan digambarkan dalam sebuah lagu nasyid kumpulan Hijaz, UNIC dan Intim. Kata mereka, Ramadan bulan puasa, bulan kerahmatan dan keampunan. Para malaikat merendahkan sayap untuk menghitung pahala berganda. Pintu syurga dibukakan, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan yang durjana, dihentikan azab di pusara. Cukup. Jangan banyak-banyak sangat, tak boleh. Nanti ramai komplain. Ramai kata, suara tak macam Raihan. Hairan adalah. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian. Gini, jadi maknanya
ketika kita berada dalam Ramadan ni suatu peringatan penting supaya kita jangan lupa. Orang Jawa kata ojo kelalen, jangan kau lupa. Apakah perkara yang jangan dilupakan? Perkara yang seringkali kita abaikan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. So dalam kesempatan ini insya-Allah saya nak kongsikan ada beberapa perkara yang kita ni diajarkan jangan abaikan ketika berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak atau Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Antaranya apa dia? Pertama sekali ialah jangan mengabaikan soal ilmu. Pertama sekali, Rozi Mansur, terima kasih banyak bersama dengan kita semua. Pertama sekali, jangan abaikan soal ilmu. Ilmu yang macam mana ni? Ilmu memahami hikmah puasa. Izril, ramai orang dia berpuasa, tapi dia punya puasanya itu puasa yang bersifat awam, orang awam lah. Maknanya sekadar menahan lapar dan dahaga saja. Saya fikir begini, tak sepatutnya begitu. Kalau dah umur sampai 40-50 tahun berpuasa, masih lagi di tahap itu, maka dia punya kualiti puasa tak berapa mencapai sebenarnya. Dia tak berapa achieve. Kata orang Singapura, tak berapa achieve. Dia tak sampai. Dia sepatutnya kalau dah makin meningkat umur, dia penghayatannya terhadap puasa tu kena lebih meningkat lagi. Maknanya puasanya bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, malah lebih daripada itu. Apa yang lebihnya Ustaz? Mari saya kongsikan. Antara lain, orang yang berpuasa mampu mendidik dirinya supaya jadi orang jujur, jadi orang ikhlas. Betul tak kawan-kawan semua? Betul tak? Cuba komen sikit dekat ruangan komen tu. Betul tak? Bila kita berpuasa, kita diajar supaya jadi orang yang jujur dan ikhlas. Jujur dan ikhlas macam mana ni? Ibadah puasa, mana ada orang nampak? Orang tak nampak kita puasa. Kalau kita solat, anak nampak, isteri nampak, mak mentua nampak. Tapi kalau kita puasa, mana ada orang nampak? Ada orang masuk toilet, bilik air, entah dia buka pipe, dia tadah mulut, entah apa pun tak tahu. Dia keluar bilik air, nampak berlakon haus konon. Padahal dah berapa liter dah minum air kat dalam toilet. Manalah tahu. Tapi puasa dia didik kita supaya jadi orang yang ikhlas. Walaupun orang lain tidak nampak, tapi Allah nampak. Kawan-kawan makan apa-apa terselit dekat gigi. Tiba-tiba nak telan. Teringat, aku puasa lah. Aku sedang berpuasa. Tapi kalau kawan-kawan, teman-teman telan sekalipun, contohlah, memanglah batal. Telan dengan sengaja kan. Tak ada siapa pun nampak. Tak ada siapa pun nampak. Tapi kenapa tidak telan? Sebab dalam hati ada rasa, oh ini kalau aku telan ni Allah nampak. Allah nampak, rugi aku punya puasa kali ni, aku sengaja telan. Artinya, walau orang tak nampak, sendiri rasa Allah nampak. Sekali lagi apa? Ia mengajar kita supaya ada rasa susah dan sabar. Ibadah ini lagi susah, lagi tinggi dia punya darjatnya itu. Dia makin susah, tinggi darjatnya. Apa yang susahnya dalam Ramadan ni? Kita kena berlapar. Laparnya kita pula kerana Allah. Kalau ada orang dia puasa bukan kerana Allah, maka dia tak sampai tahap puasa yang sepatutnya. Contohnya satu hari suami tanya isteri, sayang, hari ni ada beli apa-apa sayur ke apa, ikan ke apa? Tak ada. Dah lama tak pergi pasar Gelang, contoh. dah lama tak beli pasar apa, tak beli kan. Jadi tak ada apa nak makan kat rumah. Suaminya kata, kalau tak ada apa nak makan kat rumah, puasa sajalah. Kita puasa sajalah. Itu bukan puasa kerana Allah. Itu puasa kerana kau tak ada makanan di rumah. Dia puasa kerana Allah ni maknanya tidak ada sebab-sebab lain kecuali sebab Allah saja. Bukan sebab makanan tak ada, bukan sebab ikan tak ada, bukan sebab itu ini tak ada. Puasa walaupun dalam rumah serba-serbi apa makanan, ayam dalam peti ais, ayam hidup, ayam mati, semua ada dalam peti ais semua. Ayam hidup pula. Semua ada. Tapi kita meninggalkan itu semua kerana Allah. Itu makna puasa yang sejati. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah ketika kita berpuasa ni juga jangan diabaikan ni kita punya mulut kita.
kita punya mulut, kita punya lisan percakapan kita. Kerana dalam sebuah hadis Hazril ya, Nabi Muhammad SAW, Nabi ada bersabda, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Kata Nabi, boleh jadi orang yang berpuasa tak mendapat apa-apa dari puasanya melainkan lapar, dan boleh jadi orang yang qiyam diri malam, solat malam itu tak mendapat apa-apa daripada qiyamnya melainkan hanya berjaga malam sahaja. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kawan-kawan, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, sebentar ya, saya tengah nak adjust ni sekejap. Oh, bunyi benda belaga ini benda baru beli ni, isteri saya hadiah ni. Sekejap dia langgar-langgar Sekejap Hazril ya, maaf ya. Tak boleh. Sekejap ya. Okey, tak apa, saya sambung dulu seketika sementara nak ganti yang lain. Sebab minta maaf ya, terima kasih ada kawan-kawan yang bagi tahu yang saya punya ni tak laga-laga. Minta maaf ya. Okey, kita sambung boleh ya. Okey, yang keduanya ialah jangan mengabaikan kita punya mulut atau lisan percakapan kita. Percakapan lisan mulut kita ini sangatlah perlu dijaga. Kerana apa? Kerana seperti yang Nabi sebutkan, yang saya bacakan hadis tadi, kata Nabi, boleh jadi orang yang berpuasa ini, puasanya itu tak mendapat apa-apa kecuali hanya lapar sahaja. Ulama membahaskan apakah yang menyebabkan puasa seseorang boleh menjadi sia-sia. Boleh menjadi, orang panggil apa, kosonglah dia punya markahnya itu. Apa puncanya? Punca markah dia boleh jadi kosong iaitu adalah kerana dia tidak menjaga mulut dia dan tak meninggalkan perbuatan keji dan bohong, cakap melalaikan dan cakap yang lucah, bermulut kotor, cakap benda hak dalam seluar, dalam apa. Sedar tak puasa tu, tengah berpuasa. Itu yang Nabi mengajarkan, ketika kita berpuasa, marah macam mana sekalipun perasaan, katakan pada dirimu, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Itu kena ingat, pegang yang tu. Baru dia beringat sikit bahawa dia tu sedang berpuasa. Kena, must be alert. Orang panggil, orang Singapura panggil. Baru sampai dah saya punya yang baru. Sekejap ya, saya nak adjust semula. Sekejap. Testing. Okey, dengar tak? Boleh. Jelas Okey, alhamdulillah. Okey, sambung. Okey, jadi maknanya bila kita berpuasa, sangatlah penting untuk kita menjaga lisan percakapan kita daripada bercakap bohong apa dan sebagainya. Sebab dalam sebuah hadis lagi, Nabi Muhammad SAW, Nabi ada menyebutkan, laisa siyamu minal akli wasyarabi, innama siyamu minal lagwi warrafati. Nabi kata puasa bukan hanya menahan diri daripada makan minum saja, akan tetapi puasa adalah menahan diri daripada perkataan yang lalai dan juga lucah. Tu. Jadi saya takut kadang kita cakap banyak, ini semua kan nanti bikin banyak dosa lah. Itu yang tidur je lah. Tidur senang, selamat. Mulut tu tutup. Tak ada cakap yang lalai, rosak pahala. Dia begini sebenarnya, dia ada dua perkara penting di sini. Pertama, perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua, perkara yang membatalkan pahala puasa. Dua perkara berbeza. Pertama, perkara yang membatalkan puasa. Ini semua kita sedia maklum. Murtad, muntah dengan sengaja, makan dengan sengaja. Okey. Tapi kalau membatalkan pahala puasa, puasanya sah atau tidak? Ya, puasanya sah. Tapi pahala itu tak ada. Pahala tak ada di sisi Allah.
Ada orang kata, kalau macam tu, kalau saya puasa pun tak dapat pahala, baik tak payah puasa. Tak puasa berdosa. Itu ceritanya. That's the story. Itu ceritanya. Jadi kita kena puasa. Tapi bila puasa, jaga kita punya mulut. Ini kalam kena jaga. Kalau tidak, habis rosak semua pahala puasa kita. Kita seolah-olah mengabaikan Ramadan dengan lisan percakapan kita yang merosakkan sekali. Begitulah. Sedikit banyaklah yang boleh saya kongsikan berkait tentang soal bagaimana yang dikatakan jangan mengabaikan Ramadan. Peluang bermakna berganda yang didatangkan Allah kepada kita setahun sekali dan belum tentu tahun depan kita masih lagi sempat untuk bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak ini. Ezri, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Ustaz ada berikan sedikit pencerahan tentang breakdown Ramadan, Ustaz dan cara untuk jangan mengabaikan Ramadan. Ustaz ada satu je kan tadi, tidak menjaga mulut atau lisan, itu mengurangkan pahala atau betul. Itu terlalu jadi zero Masya-Allah. Okey. Dia sebenarnya dia tak semestinya lisan itu pada mulut kita saja. Tapi lisan pada dunia pada hari ini termasuk juga tangan-tangan kita, jari jemari kita, WhatsApp, Facebook, Instagram, apa sajalah platform communication yang ada pada hari ini. Kalau kita menghamburkan kata-kata menyakitkan orang, kata-kata nista yang mengguris hati perasaan orang, sangat berbahayalah benda ni. Habis pahala puasa kita. Pahala puasa. Puasa tetap jalan, tapi pahalanya tu zero nanti. InsyaAllah, Masya Allah. Okey. Boleh Ustaz, di sini ada beberapa soalan yang boleh kita ajukan. Okey. Saya mungkin pada semua yang ada, saya cuma dapat saya punya tempat saja Ustaz. Mungkin Ustaz share kat Ustaz Bepage kan, mungkin sana pun ada soalan, saya pun tak dapat. Kalau mereka nak ajukan soalan, mereka boleh tanyakan soalan di ruang kami, Daily Deen Hub baru kita boleh tanya Ustaz Ilyas secara mata. Okey Ustaz, soalan pertama yang kita nak ada orang tanya Ustaz. Bentar, saya tunjukkan. Okey, soalan pertama adalah, bilakah doa paling mustajab bagi orang berpuasa? Ini soalan setiap tahun kita akan dapat Ustaz. Orang cakap, atau orang akan cakap, kenapa ada masa-masa doa mustajab? Kenapa perlu ada kan masa tertentu? Betul. Bukankah orang berpuasa tu sentiasa lisan dia kan akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa ada masa tertentu? Jadi kan mungkin Ustaz boleh kasih sedikit pencerahan. Baik, boleh. Kawan-kawan, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, sama ada yang di Singapura atau di mana sahajalah siaran ini dapat ditonton, yang dapat disaksikan oleh semua sekali, saya nak kongsikan ada beberapa waktu kesempatan yang kita jangan sesekali abaikan. Jangan kita lalaikan waktu-waktu ini kerana ia merupakan peluang keemasan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya untuk orang-orang yang berpuasa. Saya kongsikan. Pertama sekali, nombor satu. Mana nombor satu? Ni nombor satu. Number one. Okay. Cari kamera, tak jumpa. Ni nombor satu. Nombor satu ialah, iaitu berdoa ketika hampir nak berbuka puasa. Ingat, nombor satu kawan-kawan tolong catat dekat ruang komen tu, berdoa ketika hampir nak berbuka puasa. Kenapa saya katakan begitu? Sebab berdasarkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW kata baginda Nabi, inna lis-saimin 'inda fitrihi da'watan la turaddu. Kata Nabi, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika berbuka mempunyai doa mustajab yang pasti tak ditolak oleh Allah Ta'ala. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi maknanya ketika nak berbuka, tolong sibukkan diri anda dengan doa. Sibuk, kalau boleh susun pinggan, cari itu cawan, susun lauk, semua tu lagi awal lagi tu lagi bagus. Ini lagi 5 minit nak berbuka, sibuk goreng sayur lagi. Kan kelang kabut tu. Jadi aturkan dulu, siap-siap susun anak apa semua. Lepas tu ambillah masa sekejap, doa sekejap. Tak lama mana pun, doa, minta. Ustaz, saya pun tak tahulah apa nak minta. Ginilah, ya Allah, macam semalam. Tapi itu punya perangai, saya ingat paling tak senonoh. Kau ingat dengan Tuhan,
apa order restoran mana boleh macam tu ikat tepi, tak boleh. Dengan Allah Ta'ala minta dengan bersungguh-sungguh kan, macam-macam doa boleh kita minta. Saya kira begini, kalau ada yang mungkin hidupnya serba kemewahan kan, yang kan serba-serbi ada sampai dia pun tak tahu nak minta apa dah, dia tak tahu nak minta apa dah. Gini, Nabi mengajarkan sekurang-kurang doa, minta ampun dosa, rahmat untuk mak bapak, keberkatan hidup, tambah ilmu. Tu je. Boleh doa itu je lah. Itu maknanya waktu mustajab ketika hampir berbuka. Ada juga hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengingatkan kita, ada juga waktu yang Allah Taala tidak mengabaikan doa-doa hamba-Nya. Bila? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jawfal lailil akhir wa duburus salawatil maktubat." Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis bertaraf hasan. Kata baginda Nabi, doa yang Allah Ta'ala paling dengari. Allah Ta'ala dengar doa hamba-Nya itu, iaitu dua waktu. Pertama sekali iaitu doa di tengah malam. Kan, doa tengah malam dan juga doa selepas solat fardu. Kan, nanti solat zuhur, solat asar, apa solat sekalipun, habis solat, jangan lupa doa tu. Lepas solat dan juga di tengah malam. Bangkali bangun untuk panaskan lauk nak sahur kan, ketika bangun tu bolehlah tu doa tu. Tu kira tengah malam lah tu. Tengah malam walau tengah mengantuk, tak apa, doa pada Allah Taala. Itu waktu yang sangat bagus kita nak doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkaslah daripada saya, wallahu alam. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ada soalan silakan kalau siapa nak ajukan soalan, tak perlu tanya saya lah, silakan kalau kita ada punya masa, insyaAllah Ustaz Yah akan kupas Okey, boleh Ustaz. Soalan selanjutnya, Masya Allah, Ustaz cakap pasal doa hampir berbuka. Itu selalunya orang dah tengok makanan, orang hampir lupa Ustaz. Makanan dah tersaji, tapi tadi kan nasib baik tak ada pasal. Itulah dah tersaji. Singapura pula lupa dah baca. Dah fokus lah. Epok-epok, air katira. Aduh, teringat saya. Itulah. Awal lagi. Okey Ustaz. Soalan yang kedua Okey Ustaz. Bagaimana nak beristiqamah di dalam bulan Ramadan? Kan orang cakap Ramadan macam marathon kita tak boleh sprinting, nak kena kawal tarik-tarik, ada punya tenaga Minggu pertama mungkin semangat baru nak start puasa. Tengahan dah lemah sikit, dah tak semangat. Lepas tu hujung-hujung dekat raya baru semangat balik. Jadi ada tak Ustaz tips ke doa, kepanduan ke, mungkin Ustaz boleh kasih tu pencerahan Ustaz? Bagus ni. Okey, kalau bercakap tentang soal istiqamah, saya kira ada 3 perkara penting. 3 perkara utama boleh saya kongsikan secara ringkas Istiqamah ni merupakan perkara yang paling mencabar. Dalam hidup, paling susah istiqamah. Paling senang istirahat. Paling susah istiqamah. Istiqamah ni lah yang paling mencabar sekali. Kenapa? Kerana dia menguji soal konsistensi. Konsisten kita tu ini kita boleh semangat untuk zikir wirid lepas dengar tazkirah kuliah ini, namun adakah ia mampu berterusan, berpanjangan selepas ini? Jadi begini, apa yang saya nak kongsikan 3 perkara. Kawan-kawan amalkanlah. Ulama selalu berpesan untuk kita senantiasa dapat kekuatan untuk istiqamah, maintain dalam ibadah kita itu. Nombor 1 sekali ialah alaikum bil jamaah. Nombor 1. Maksudnya apa? Nombor 1, sentiasalah kalian berada dalam jemaah. Jemaah mana ni? Maksud saya ialah dalam kumpulan. Apa pentingnya kumpulan? Kalau kita duduk secara berjamaah, berkumpulan, kita akan saling mengingat each other. Contoh macam ada yang buat tadarus Al-Quran. Ada kumpulan, tak kisahlah kumpulan usrah apa kan, dia akan saling support each other. Kita kalau seorang-seorang, kita akan kalau Nabi sebut manusia yang hidup sendirian, tak berkawan dengan orang, akan mudah diterkam syaitan seperti kambing yang diterkam oleh serigala. Maka hidup kena berkawan dengan orang. Walaupun you stay at home, walau duduk di rumah, tapi you kena stay connected. You kena sentiasa stay berhubung. Jangan tak berhubung. Platform banyak. Ada StreamYard, ada Zoom, ada IG Live. Sentiasa. Pertama sekali, alaikum bil jamaah. Yang keduanya,
Yang keduanya, alaikum bil ilm. Yang kedua maksudnya, senantiasalah kalian ini dengan ilmu. Dan saya ucapkan tahniahlah pada Israel dan tim semua sekali kerana saya tengokkan schedule, jadual pensyarah-pensyarahnya begitu ramai sekali daripada tempatan, daripada Malaysia, ramai yang akan menyampaikan ilmu. Bagus ni. Ini satu usaha murni, saya puji. Walaupun kita akut dengan arahan pemerintah tak dapat pergi masjid, tapi itu tak bererti ilmu pun tertutup. Tidak. Ilmu tetap mengalir walau apa platform sekalipun. Jadi kawan-kawan, supaya iman kita tidak turun, maka alaikum bil ilm, senantiasalah kalian dengan ilmu. Ilmu ini bagaikan bateri kepada jiwa kita, bateri kepada iman. Dan yang ketiganya, ulama pun berpesan, dalam istiqamah, ambil yang pertengahan. Ambil yang pertengahan. Khairul a'mal indallahi adwamuha. Sebaik-baik amalan itu adalah yang sederhana, yang pertengahan. Jangan terlalu nak over sangat. Agak dengar ceramah syarahan siang ini, nanti malam, wah dia punya tahajud 26 rakaat. Lepas tu dah tak bangun dah lepas tu. Malaikat pun terkejut. Bukan semalam semayang, dah tak bangun dah. Jangan macam tu. Awak jangan over sangat. Buat sedang-sedang. Orang Kelantan kata koho-koho. Kelantan royak koho-koho. Relax. Tenang-tenang. Sikit-sikit buat dulu. Macam biasa tenang. Buat 2 rakaat dulu. Malam esok tambah 4 pula. Kemudian 6 pula. Sikit-sikit. Zikir pun ambil yang 33 dulu. Jangan bantai 1000. Awak kan nanti takut hari ni je lah buat. Lepas tu tak buat dah. Macam tu. Saya kira untuk kekuatan istiqamah, 3 perkara tu perlu ada, Israel. InsyaAllah, Alhamdulillah. Sekarang ni banyak platform saya nampak ada orang bertadarus secara berkumpulan online dengan Zoom. Satu inisiatif yang baik ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Betul, tak bagus. bermakna kan kita ada circuit breaker atau PKP ilmu tertutup. Alhamdulillah. Jalan baik. Ustaz, soalan yang seterusnya. Okay, mungkin kita ambil satu soalan daripada ni lah menonton. Daripada Nur Nadia Nasihan. Ustaz nak tanya, kalau lepas solat fardu kita solat sunat baru doa, adakah dikira dia lepas solat fardu, memang habis dia solat fardu terus doa baru sambung solat sunat? Okey. Dia macam ni. Okay. Boleh saya jawab Nur Nadia, terima kasih. Dia doa yang paling afdal, doa yang paling bagus adalah doa selesai kita melaksanakan ibadah tersebut. Kan. Sebab itu kita ambil contoh macam kita umrah kan. Macam kita umrah, selesai saja tahallul, syukur tu kan. Kan doa, dia ada doa. Kenapa? Dia kemuncak daripada ibadah yang kita buat. Dia punya ending dia itu seolah-olah Allah Ta'ala sayang sama kita. Sayang dengan kita. Engkau dah selesaikan buat satu ibadah, maka mintalah apa yang nak minta. Sebab itu dia macam ni. Dia Nadia, Nur Nadia, saya nak beritahu, kadang-kadang bila doa ini tak semestinya dengan menadah tangan. Walaupun adabnya, cara yang paling bagusnya menadah tangan, merayu, itu adab seorang hamba. Tapi doa di akhir solat ini juga boleh termasuk bila? Iaitu selepas daripada tahiyat akhir. Saya ambil contoh begini. Ramai orang bila tahiyat akhir, bila dia sampai dekat innaka hamidum majid, lepas tu dia pun assalamualaikum warahmatullahi. Begini, saya ingat tahun ni Ramadan kita ada advance sikit, tambah sikit. Iaitu habis daripada innaka hamidum majid, jangan terus bagi salam lagi, melainkan tambah ini doa. Doa ini pun daripada hadis Nabi SAW juga, iaitu doa minta berlindung daripada 4 perkara. Dalam live Facebook saya dan YouTube saya pun saya pernah sebut, tapi tak apa, ulang-ulang itu ibu pelajaran. Repetition is a mother of learning. Betul baru hafal tadi, jangan bangga sangat. Minta berlindung daripada 4 perkara, iaitu Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Minta berlindung daripada 4 perkara. Tak apa, saya sebutkan yang Melayunya.
iaitu minta berlindung pada Allah daripada azab kubur, azab api neraka jahanam, fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan juga fitnah kejahatan makhluk Dajjal. 4 perkara minta berlindung. Syarat baca bahasa Arab lah, jangan Melayu pula. Kan? Pun boleh sebenarnya di hujung solat tu, kira di hujung solat lah tu. Boleh baca tu. Dan lepas tu pula bila kita dah habis solat fardu tu, banyak ulama-ulama mencadangkan kita habis solat fardu, kedudukan solat fardu dengan solat sunat tu dibezakan. Dibezakan. Contoh sembahyang solat fardu dekat sini, lepas tu nanti sunat nanti alihkan. Tak adalah alih jauh sangat. Sembahyang fardu dekat ruang tamu, nanti sunat main kat dapur. Tak payahlah jauh sangat. Sikit saja memadai dah. Dia bezakan kedudukan solat sunat dan solat fardu. Tapi kalau tanya bab doa tadi, hujung pada tahiyat akhir tadi pun boleh sebenarnya. Malah dalam sujud tak akhir kita pun boleh doa. Sebab waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Wallahu alam. Alhamdulillah. Jelas tak? Jelas. Semoga Nadia dapat jawapan daripada Ustaz Ilyas tadi. Okey. Ada orang Muar pun hadir. Alhamdulillah. Bazid Aziz. Alhamdulillah. Ada. Alhamdulillah. Okey, silakan ruang komen menjadikan lagi majlis insya-Allah pukul siang boleh buat satu summary ke apa yang Ustaz dah cakap disebutkan. Semoga ramai lagi dapat manfaat daripada pukul siang. Okey. Ustaz, daripada Nur Amni, saya ambil daripada penonton yang telah melihat Ustaz live. Okey, daripada Nur Amni, Ustaz bagaimana nak bersedekah dalam musim PKP ni dan cara untuk istiqamah dalam bersedekah. Itulah memandangkan berorang semua kat rumah kan. Macam mana nak bersedekah. Mungkin itu adalah apa yang bermain di fikiran mereka macam mana nak istiqamah ni kalau boleh. Mungkin orang sekali lepas tu minggu tak buat lagi. Buat selalu tu mungkin ada halangannya lah. Mungkin Ustaz boleh jelaskan. Baik, secara ringkas begini. Saya ingat walaupun kita ialah di Singapura disebut circuit breaker, kita di Malaysia PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ini, walau bagaimanapun ia hanya sekadar SOP yang perlu dipatuhi, tapi fadilat dalam bersedekah tetap boleh dilaksanakan dengan pelbagai kaedah. Kita akui dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi ada bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'a. Maksudnya kata Nabi, siapa-siapa yang memberi makan untuk orang berbuka puasa, maka dia akan mendapat pahala orang yang dia hidangkan, orang yang dia sponsor berbuka itu tanpa mengurangkan pahala orang-orang tersebut. Maknanya apa? Bagi orang buka puasa ni, Nabi tidak sebut di sini siapa orang tersebut. Artinya, kalau kita sebagai ketua keluarga, bagi ahli keluarga kita makan untuk buka puasa, pun dikira termasuk sekali. Kot tiba-tiba isteri pula hari ni kata, abang tak apa, hari ni kita makan sup tulang beetroot. Tak apa, saya buat lagi sedap dari beetroot punya tahu. Saya punya tulang pula. Saya punya sup tulang lagi sedap saya boleh buat. Saya boleh masak kima. Kima saya boleh buat. Roti kirai saya boleh masak. Isteri kan, besar dia punya pahala tu. Maaf ya Ezrael, contoh rakan-rakan kita, wanita-wanita, akak-akak di luar sana, ialah kalau tempoh Allah bagi cuti maknanya time dia tak boleh solat, artinya dia pun tak puasa. Kadang-kadang dia sedih. Oh, jangan sedih akak-akak sekalian. Walaupun akak-akak tidak berpuasa, tidak solat kan, itu kan ketentuan Allah. Jangan sedih. Banyak pahala boleh buat. Masakkan untuk suami, masakkan untuk keluarga, dengan syarat mulut mesti baik. Jangan mulut duk mengomel, aku masak penat hari-hari aku yang macam-macam, duk komplain nanti habis pahala pula. Pun boleh dengan cara begitu kita hidangkan pada ahli keluarga. Ataupun satu lagi kaedah, kalau sebelum ni kita boleh bertukar-tukar juadah, namun kita kena hadkan pergerakan kita, kita boleh juga transfer duit. Kadang-kadang ada teman-teman kita, ustaz-ustaz kita yang ada yang terlibat dengan apa-apa, kita tahu dia buka puasa pun ala kadar saja, kita boleh bagi sumbangan pada dia, transfer duit ke apa, and then WhatsApp pada dia, Assalamualaikum Ustaz, ini ada sikit sumbangan untuk Ustaz berbuka nanti. Tak dapatlah nak bagi makanannya, tapi boleh bagi duitnya. Dia punya wang saja dapat dia bagi berapa dolar, tak kisahlah berapa ringgit sekalipun. Yang pentingnya maksud untuk memberi,
orang berbuka itu sampai. Walaupun afdalnya kita bagi orang makan dan kita duduk sekali dengan orang yang makan itu lagi bagus. Dan para sahabat-sahabat Nabi pun amalkan begitu. Dia sponsor orang berbuka dan dia sekali pun duduk di situ. Tapi dalam tempoh sekarang kita perlu akur pada arahan pemerintah, buatlah mana yang mampu, fadilat pahalanya tetap sama. Alhamdulillah. Okey, mudah-mudahan Nur Amni dia dapat penjelasan dari Ustaz. Macam inilah Nur Nadia pun dah letak tadi dia summarize Ustaz. Ustaz kata dia minta hindar asal kubur. Bagus ni. Mungkin siapa yang baru masuk live ni tak nampak kan apa Ustaz dah cakap, dia dah sampaikan mungkin betul YouTube dia Nur Nadia tolong penjelaskan di situ. Jadi bagus ni, baik untuk kebaikan semua orang. Okay Ustaz, mungkin ni ada satu soalan menarik tentang Ramadan. Mungkin tak ada kena dengan Ramadan sikit tapi tak ada langsung, bukan langsung, tak ada direct tapi ini ada satu soalan tentang Ramadan dan ini soalan yang begitu menarik Ni soalan Ustaz, kalau syaitan semua diikat, kenapa ada yang berlaku sihir? Ini ada orang mungkin pernah cakap syaitan kena ikat sepatutnya kita sedang untuk kita beribadah tapi orang melakukan benda-benda yang tidak manfaat seperti sihir. Mungkin Ustaz ada pengalaman, saya tak tahu, mungkin Ustaz kasihkan. Saya ada pengalaman sebenarnya. Pengalaman ditanya soalan ini. Bukan pengalaman sihir tu. Pengalaman ditanya soalan ini sebelum ni. Ada jemaah kita, dia tanya soalan berkait tentang ada di kalangan ahli keluarga dia yang terkena kita kata istilah orang kita panggil buatan orang lah kena sihir ni. Walaupun dalam tempoh bulan Ramadan, pertama sekali kita mesti yakin dengan apa yang Nabi sabdakan bahawa bulan Ramadan ni adalah bulan yang wa futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabul jahannam wa abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Bulan Ramadan bulan yang dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka dan syaitan semua dibelenggu. Namun kita kena ingat perbincangan ulama berkaitan tentang syaitan diikat, syaitan dirantai ini ada 3 maksud. Syaitan diikat ada 3 maksud. Okey, 3. Saya nak kongsikan Pertama sekali, kata ulama, benar-benar syaitan itu diikat dan dirantai. Di mana? Iaitu berada di tengah-tengah laut. Di tengah laut. Laut mana tak payahlah pergi cari, baik kau baca Quran lagi bagus, kau tengok ceramah syarahan lagi bagus, pergi cari syaitan ikat buat apa? Pertama sekali, cukup faham bahawa dia benar-benar diikat, secara hakikinya dia diikat, itu yang maksud yang pertama. Ada juga ulama membahaskan maksud diikat yang keduanya ialah iaitu puasa kita ni, puasa kita telah mengikat dia. Sebab syaitan dia dapat mengalir dalam aliran darah, salur darah kita ni syaitan dapat bergerak. Lalu puasa adalah jalan menyempitkan dia punya highway. Dia jadi puasa ni dia jadi macam ada roadblock sikit lah. Dia nak lalu tu susah sikit. Dia banyak SOP-nya. Dia banyak sikit dia punya betul. Dia tak laju lah. Dia tak laju. Ada tapi tak laju. Dia tak laju. Dia macam roadblock lagi. Banyak sangat roadblock lah. Roadblock apa? Baca Quran, zikir, selawat, sabar. Banyak sangat roadblock. Jadi syaitan tak boleh nak masuk. Itu maksud yang kedua. Maksud syaitan diikat yang ketiga ialah syaitan-syaitan yang diikat tu adalah syaitan yang general dia saja. Dia punya chip saja. Dia punya bos besar lah. Bos besar saja yang kena ikat. Tapi ini yang budak-budak praktikal semua ni, yang intern semua masih lagi ada. yang syaitan kanak-kanak ini semua masih lagi berkeliaran. Yang kena ikat dia punya bos besar. Wallahu a'lam. Namun kita percaya pada 3 perkara ini. Walau bagaimanapun Azril, kalaulah juga berlakunya sihir buatan jahat orang ni tetap berlaku walau syaitan kena ikat sekalipun, kita percaya bahawa innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Artinya walaupun kadang kita kata Tok Imam tu kan baik orangnya, selalu solat baca Quran, kena sihir. Alah, apakan daya? Itu namanya dengan izin Allah. Kalau Allah izin, semuanya boleh jadi walaupun dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lam.
Oh, Ustaz dah macam kena PKP juga syaitan dah. Ada roadblock eh? lebih kurang. Okey. Puan Zahida Zana boleh share tak? InsyaAllah silakan. Semoga manfaat Sila. InsyaAllah share. Sila. Okey. Ini ada satu soalan. Silakan siapa-siapa yang ajukan soalan kepada Ustaz. Kalau tak, kita akan gunakan soalan yang ada lah, yang sedia ada dan telah orang sampaikan lah sebelum ni. Ya, mudah-mudahan manfaat insyaAllah. Okey, ini tadi kita dah sentuh tentang syaitan, sekarang kita tentang berbuka pula Ustaz. Ni ada orang tanya kan, berbuka memandangkan sekarang PKP circuit breaker ni kan, ada mereka terlalu sibuk bekerja kan, mengerja menguruskan orang-orang yang sakit. Mungkin diorang lambat dah berbuka. Macam mana ada orang ada betul apa yang mereka pelajari, kita kena mempercepatkan kita berbuka, melambatkan sahur kan Ustaz. Betul apa pandangan Ustaz kalau orang suka melambatkan berbuka? Mungkin sengaja atau tidak sengaja? Bukan Ustaz. Okey. Saya nak kongsikan begini. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi ada bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Kata Nabi, sentiasa umatku dalam kebaikan jika dia lakukan dua perkara. Pertama, dia mengawalkan berbuka. Yang kedua, melewatkan sahur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Awalkan berbuka di sini bukan maknanya jam 5, jam 4 dah buka. Itu cari penyakit, cari pasal. Di Singapura jam apa? Jam 7.05 minit? Jam 7.8 minit gitu. 7.8 minit itulah. Lebih kurang ya. Itu yang saya suka sangat, buka puasa di Singapura ni awal. Kan, di Johor ke tak kisahlah. Okey. Jadi maknanya awal berbuka ini merupakan suatu tuntutan daripada Nabi sendiri. Sebab apa? Supaya kalau tengok huraian daripada Imam Nawawi rahimahullah, ini merupakan suatu didikan supaya kita pancul. Jangan lengah-lengah, jangan lewat-lewat, jangan lambat-lambat. Pancul, must be pancul. Kalau jam 7.10, jam 7.8 minit dah masuk, maka teruskan berbuka. Jangan lengah-lengah lagi dah. Ada orang dia lengahkan dengan dia tunggu azan sampai habis. Dia tunggu azan sampai habis. Tak kisahlah azan radio ke azan apa tu. Sebab saya percaya kadang-kadang kalau di Singapura pun kita ada juga radio daripada Batam kan, kita dapat dengar. Jadi tak kisahlah ataupun dia punya apps yang azan ke apa. Tak perlu tunggu azan sampai habis. Ada orang dia kata, nanti dulu jangan makanlah, azan belum habis. No. Dah azan saja, bismillah terus makan. Ataupun doa-doa dan sebagainya, Allahumma laka sumna apa. Dan makan, jangan mau tunggu-tunggu lagi lah. Doa tahlil arwah kan ada juga yang arwah setiap lagi tu. Jadi yang paling bagus ialah azan saja ataupun masuk waktu saja terus berbuka, jangan lewatkan. Dan cuma itulah kalau itu yang sengaja melewatkan. Tapi kalau yang tak sengaja ni ataupun mungkin kerana dia ada urusan, dia mungkin orang yang penting sedang buat urusan ke apa, gini. Bagaimana cara untuk mendapat fadilat walaupun dalam kesibukan? Senang saja. Dia buka puasa, iftar ni, dia tak semestinya perlu juadah yang macam-macam sebagai syarat. Tidak. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi sendiri diceritakan, kana Rasulullah SAW yuftiru ala rutabati qabla an yusalli fa illam takun rutabat fa ala tamaratin fa illam takun hasawatin min ma'in. Apa maknanya? Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Abu Dawud, Nabi akan buka puasa dengan beberapa butir, beberapa biji rutab. Rutab ini maknanya kurma basah. Kurma basah macam mana pula Ustaz? Kurma basah tu kurma yang buat tahnik, duk tahnik baby tu. Itu kurma basah lah tu, dia lembik-lembik tu. Dan Nabi akan buka puasa dengan itu. Beberapa biji. Kemudian kalau tak ada, Nabi akan buka puasa dengan tamar. Tamar itu kurma kering. Okey. Kalau basah tak ada, kering pun tak ada, akhirnya Nabi akan berbuka puasa dengan air. Cukup dah. Syarat. Raikan waktu berbuka tu. Jadi maknanya buat teman-teman yang mungkin dalam kesibukan tak boleh tinggal kerjanya untuk nak pergi berbuka ke apa, tak. Berbuka ini bukan sampai tahap kena hidang semua juadah, tidak. Sekadar minum air pun boleh atau makan beberapa biji tamar yang kita dah standby ke apa pun dah memadai dah. Ambil barakah waktu waktu berbuka. Korek hidung tak termasuk korek hidung.
Tak senonoh betul lah Azri. Ada orang dia tanya, Ustaz, saya buka puasa dengan korek hidung boleh? La ilaha illallah kau. Banyak lagi benda faedah lain kau boleh buat. Ya. Wallahu Mungkin alam. orang tanya pasal nak batal tu, batal tak ada air, tak ada kurma, tak Lagi best dia tanya telan air liur. Lagi merapu. Ya Allah. aduh. Okey. Okey. Okey, insyaAllah. Ada soalan lagi daripada Liza soalan berbeza tapi dia punya sebutan sama Okey, boleh Ustaz Liza daripada yang melihat penonton kita sekarang live ni. Okey, bagi perempuan di dalam haid, bagaimana untuk meneruskan amalan dan ibadah dalam bulan Ramadan? Oh, banyak. Walaupun dia tidak berpuasa, terima kasih Liza Iza. Walaupun dia tidak berpuasa, dia tidak solat, namun banyak ibadah lain boleh dilakukan. Ingat, ibadah ini tak semestinya amalan-amalan yang biasa kita buat itu saja. Apa jua yang diniatkan kerana Allah dan seperti yang diajarkan Nabi dan dilakukan dengan bersungguh, maka ia pun termasuk dalam ibadah. Gosokkan baju suami, bersihkan rumah dengan niat mencantik-cantik sebab Allah itu maha cantik pun ibadah. Ibadah itu luas. Cuma kalau saya nak tambahkan lagi, apa lagi ibadah boleh dibuat? Perbanyakkan zikir. Orang perempuan kalau tengah dalam cuti ni bukan tak boleh baca Quran. Ya, Quran tak baca, tapi zikir boleh. Ingat, siapa yang rajin baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, diakhiri dengan La hawla wala quwata illa billahil aliyil azim tu, diampunkan dosa-dosanya, walau dosanya sebanyak buih di lautan, diampun dosanya. Lagi apa lagi? Kalau bangun pagi-pagi, antara lepas subuh tu, jangan tinggal zikir ini. Kalau boleh rakam. Zikir apa ni? Saya bacakan zikirnya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wazinata arshihi wa midada kalimatihi. 3 kali ulang tiap-tiap pagi. Maka pahalanya menyamai dengan kita berzikir sejak subuh sampai duha. 3 kali je ulang zikir tadi tu. Nabi kata ganjarannya sangat lumayan, sangat besar. Jadi saya ingat janganlah lepaskan peluang ni. Banyakkan zikir, boleh istighfar, apa bentuk tasbih sekalipun. Banyak pahala boleh diperolehi. Wallahualam. Alhamdulillah. Okey, saya dah banyak pula soalan-soalan ni. Alhamdulillah kepada semua yang bertanya. Mudah-mudahan kita dapat menghabiskan semua soalan insya-Allah. Okey. Ustaz, ni daripada Syafiq Syukri. Soalan ni berbunyi, Ustaz, bolehkah kalau kita baca Al-Quran tanpa memahami supaya dapat habiskan 30 juzuk? Pencerahan. Dia sebenarnya begini, Al-Quran diturunkan sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa. Kan petunjuk. Bila namanya petunjuk, dia akan jadi suatu guidance, dia akan jadi suatu panduan untuk kita kalau sekiranya kita memahami satu perkara. Kalau sekadar kita baca sahaja, saya tak nafi pahala membaca ada, ganjaran pahala melihat ayat Quran pun ada, tetapi Al-Quran juga syarat untuk kita nak ataupun dia menjadi petunjuk untuk kita, mesti tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kata Allah, tidakkah mereka itu tadabbur, memahami isi kandungan Quran, atau hati mereka telah terkunci? Macam tu. Sampaikan ulama tafsir kata, ada orang dia malas untuk nak memahami isi kandungan Al-Quran. Jangan begitu. Jadi saya cadangkan begini. Pertama, kita baca dengan tajwid. Lepas tajwid, mengindahkan bacaan. Itu taranum. Baca dengan macam qari'ah kita baca itulah, qari itu kan. Dan yang ketiganya, tadabbur tafsir sekali. Itu lebih menjiwai. Sebab itu kalau tengok Umar Abdul Aziz
Umar Abdul Aziz, barangkali saya ingat kita baca Quran lagi dahsyat, lagi banyak berbanding beliau. Kenapa saya kata begitu? Umar Abdul Aziz kadang-kadang dia baca 3 ayat, dia ulang saja sampai menangis. Itu Umar Abdul Aziz. Dia baca 3 ayat Quran, dia ulang tu saja sampai dia menangis. Sebab dia baca dan dia faham, dia seolah-olah dia sudah hanyut dalam ayat itu sampai dia menangis. Ada orang kadang baca Quran bukan 3 ayat, 30 juzuk sekalipun, masih lagi mulutnya menipu orang, masih lagi mengata, memperlekehkan teman-teman lain. Apalah korang Ramadan pun tak boleh habis. Kau tengok aku 30 juzuk. Sikit lagi mau 31 juzuk. Dah merapu dah. Jadi dia tak begitu. Dia sepatutnya ialah dia baca tu sampai ada jiwa itu lagi bagus. Baca dah bagus. Memahami itu lagilah dituntut. Allahuakbar. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita ada banyak masa kan, masa PKP atau ni sikit mereka. Mungkin itu satu di antara nikmat yang kita dapat banyak masa untuk kita baca Quran. Selalunya kalau bekerja, ada orang masih tak ada, kalau tak ada PKP, kalau tak ada COVID-19 kan, orang akan sibuk bekerja kan, keluar jadi macam-macam hal walaupun puasa sekarang mungkin tak ada alasan lagi Masya Allah. Itu yang nikmat yang kita kena hayati. Okay Ustaz, ada lagi soalan mudah-mudahan kita lagi ada 10 minit mengikut masa live sekarang 10 minit. Okay, Ustaz, ni adalah soalan Ustaz kita selalu dengar tentang orang cakap kalau tak ada apa-apa kita tidur je lah lagi bagus kan. Kita berbual yang bukan-bukan kan. So ada soalannya, benarkah orang tidur saat puasa Ramadan dapat pahala Ustaz? Ya, dia begini sebenarnya tidur itu dianggap ibadah itu disebutkan naumun shaimun ibadah. Tidur seorang yang berpuasa itu dianggap ibadah. Tapi kita jangan salah faham. Tidur seorang yang berpuasa yang dikira ibadah itu adalah seseorang yang dia itu sudah pun cukup, ataupun bukanlah kata cukup bagaimana. Maksudnya dia sudah banyak dengan amal-amal lain, dengan Qurannya sudah, zikirnya sudah, dengan yang lain-lain lah. Akhir sekali sementara nak menantikan Zuhur, dia tidurlah seketika, sekejap dia tidur sekejap. Itu dikira ibadah. Tapi kalau sejak daripada lepas sahur sampai sekarang pun membuta tak bangun-bangun lagi, itu itu bukan ibadah, itu mencari padah. Itu cari penyakit. Jadi saya cadangkan begini. Ini kawan-kawan semua, ialah kita Singapura, Malaysia, waktu kita sama kan. Jadi maknanya nanti kan habis kita punya live ni nanti, ambillah sekejap, dipanggil qailulah. Qailulah itu maknanya tidur seketika. Tidur seketika sementara menantikan masuknya waktu Zuhur. Dia tidur sekejap saja, sekitar dalam 15 ke 20 minit. Jangan lama-lama sangat. Kata suami saya Ustaz, sejak daripada sebelum Zuhur sampai lepas asar dia tidur. Itu kira apa tu? Itu bukan qailulah, itu innalillah namanya. Dan nak meninggal agaknya, suka sangat tidur tu. Jadi pentingnya qailulah, tidur seketika sebelum Zuhur ni. Kenapa? Dia ada kelebihan dia. Disebutkan sahur membantu kita untuk kuat berpuasa. Qailulah membantu kita kuat untuk bangun qiyamul lail. Itu kelebihan dia. Sebab syaitan sendiri tak suka orang tidur siang. Syaitan tak suka sebab dia tahu ini orang kalau tidur siang, qailulah, nanti malam mesti dia bangun sembahyang tahajud semua. So aku tak nak dia tidur siang. Biar dia letih, malam dia tidur lama sikit terus tak bangun. Jadi itu kelebihan dia. Tidur dianggap ibadah. Alhamdulillah, bolehlah kita gunakan ya. Tidur sekejap, malam nak pagi besok nak tahajud. Itulah. Macam alasan tidak dapat Ustaz. Masya Allah. Itulah. Okey. Ustaz, ni ada lagi soalan. Ya Ustaz Okey, insyaAllah. Satu lagi. Kalau tak ada lagi soalan. Okey, soalan berikut. Berbohong di bulan Ramadan boleh batal puasa ke Ustaz? Masya-Allah. Okey. So seperti yang saya sebutkan di awal tadi, mungkin ada teman-teman yang bersama kita sejak daripada awal tadi, mungkin dia dah dengar dah sikit, tapi tak apa, saya sebutkan sekali lagi. Dia berbohong, menipu dalam bulan Ramadan ini, saya sebutkan,
dia tidak membatalkan puasa. Okey, tapi dia membatal dan merosakkan pahala puasa. Kan seperti hadis yang saya bacakan tadi, laisa siyamu minal akli wasyarabi. Kata Nabi, puasa itu bukan hanya menahan daripada makan dan minum saja, akan tetapi innamas siyamu minal lagwi warafathi. Dan puasa itu adalah menahan diri daripada perkataan yang lalai, lucah, termasuk juga berbohong, menipu. Tak kisahlah menipu apa sekalipun. Kalau tahun-tahun sudah orang yang peniaga-peniaga kan, kita tanya ini barang ori kecil. Oh ini ori ni. Takkan muka saya tak boleh percaya, ini kopi atas kepala, takkanlah saya tipu. Jadi rupanya barang itu barang fake, barang tiruan, barang tipu. Peniaga tu tengah berpuasa, maka puasanya tidak batal, tapi rosak dia punya pahala puasa. Nanti sampai di sisi Allah nanti apa pun tak ada. Tak ada apa pun. Orang lain seronok berhari raya dengan pahala-pahalanya yang berganda-ganda, dia apa pun tak ada sebab dia menipu orang. Jadi maknanya tolonglah tinggalkan perkataan bohong, menipu ini. Tidur je lah senang. Saya ingat Ramadan ni tidur lah senang. Oh tidur lah, selamat mulut tuan. Tak tahulah kalau tidur pun boleh menipu juga, tak tahulah. Tapi biasanya tidur senyap lah. Begitulah, wallahualam. Masya Allah. Saya cek lagi, tak ada lagi soalan-soalan. Okay. Mudah-mudahan manfaat. Ada orang letak di sini apa yang Ustaz dah sebutkan, kajulah tidur seketika tu, Masya Allah. Benda split 20 minit aja. Kalau boleh Ustaz Kalau boleh. Sekejap tapi 1 jam. Sekejap lah. Sekejap ya, 1 jam. Dia panggil apa? Nap. Sekejap kan. Okay, insyaAllah. Okay, silakan kalau ada lagi. Soalan Ustaz. Okay, insyaAllah semoga siapa yang telah menonton sekarang, saya bersama Ustaz Izzati daripada segmen Santai Tepi Pantai, mudah-mudahan dapat manfaat daripada perkongsian yang ringkas ni 1 jam sahaja. Kita dapat dengan Ustaz Ilyas pun sibuk dengan lagi shooting lagi sebenarnya Ustaz. Recording mudah-mudahan yang ringkas ini dapat manfaat. Silakan kongsi. Siapa yang terlepas boleh melihat semula di laman YouTube kami Azril Jamil Official, ataupun di Daily Deen Hub page secara langsung live ni. Dan betul live ni penting, jadi kita boleh ulang tayang, boleh lihat balik. Sebab tu komen-komen ni semua penting. Kita dapat lihat balik dalam live dan dapat baca di ruang komen. Tak semua orang tu dia visual learner sometimes orang pendengaran kan, audio learner. Itu yang saya belajar Ustaz. InsyaAllah. Okay, mudah-mudahan kita semua lagi beberapa minggu ni janganlah abaikan Ramadan sempena topik kita hari ni, jangan abaikan Ramadan. Apa yang diberikan Ustaz mudah-mudahan dipraktikan. Ada di antara yang buat berkomen telah membuat summary secara ringkas. Mudah-mudahan kita boleh manfaatkan, kita boleh gunakan, boleh share insyaAllah. Ustaz, boleh kita akhiri dengan doa. Okay Ustaz, insyaAllah doa penutup. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana zunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا إخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu ayah kami. Ya Allah, bukakanlah pintu hati-hati kami untuk kami menuntut ilmu sebanyaknya, dan rezekikan kami ikhlas dalam menuntut ilmu, beramal dengan ilmu, menyebarkan ilmu hinggalah kami mati. Ya Allah, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim tafsirana ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah ibadah kami, terimalah puasa kami, terimalah solat kami, terimalah solat dan juga ibadah malam kami,
segala amal buat kami Kau terimalah ya Allah. Ampunkan segala kekurangan kami, baikilah segala kelemahan kami ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir kami ya Allah. Berilah kesempatan pada kami, umur yang panjang, kesempatan lagi bertemu dengan Ramadan akan datang ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Juga kata boleh karim. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana menyerikan majlis kami pada hari ini. Terima kasih Ustaz kerana menerima undangan kami. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat pukul syarikat ini. Semoga kita bertemu kembali di segmen selanjutnya minggu depan hari Senin jam 10 pagi. Selalu kita akan menggunakan segmen duha lah 10 pagi ya. Jadi malam lepas sore boleh berehat ke ada menonton live yang lain. InsyaAllah saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi